berbeza. Fizikal lelaki dan perempuan sangat kontradik. Dan bukan itu sahaja, Allah Subhanahu wa taala menjadikan pemikiran dan psikologi lelaki dan perempuan tidak sama. Orang lelaki dan orang perempuan, kekuatan mental dan emosinya sangat-sangat berbeza. Untuk mengatakan lelaki lebih kuat dari perempuan dalam bab mental tidak benar. Untuk mengatakan perempuan lebih kuat daripada lelaki dalam bab mental dan emosi pun tidak benar. Tetapi yang betul ialah Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang lelaki mental dan emosinya kuat dalam perkara tertentu. Allah menjadikan orang perempuan mental dan emosinya kuat dalam perkara yang tertentu. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, untuk berjihad dan berperang membunuh musuh, menebas leher orang yang mensyirikkan Allah, memotong musuh-musuh, leher-leher musuh-musuh Allah dengan darah yang terpancut-pancut. Kemudian lepas pulang daripada medan jihad, membasuh pedang, mengambil wuduk, solat dan tidur dengan nyenyak. Tidak dapat dilakukan oleh kebanyakan wanita. Perempuan tak lewat. Baru tadi aku bunuh si fulan dan si fulan. Lepas tu boleh balik, boleh makan nasi, boleh tidur dengan selesa. Emosi wanita tak mampu menghadapi atau menanggung keadaan itu. Maka demikian Allah Subhanahu wa taala tidak memfardukan kepada wanita untuk turun berjihad. Orang perempuan tak payah berjihad. Tidak ada nas yang sahih yang menyuruh perempuan turut serta dalam jihad, mengangkat pedang seperti kaum lelaki. Kerana itu muslimin dan muslimat rahimakumullah, kerana itu adalah bahagian pada orang-orang lelaki, kekuatan emosi dia. Dia boleh bunuh orang, dia boleh takik kepala orang, dia boleh tebas, putihkan tangan orang. Lepas tu sekali lagi, dengan selambar, dengan sengaja, dengan tak ada apa, dia boleh pergi minum air. Mama, dia tarik situ. Tak ada apa-apa. Kerana Allah tidak menjadikan dia beremosi dalam perkara seperti itu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan lelaki untuk kuat menahan tangisan. Lelaki kalau dengar orang menangis, lelaki kalau bagi budak kat dia, suruh dia jaga, lelaki dia lemah. Dia lemah. Lelaki kalau duk popek-popek kat telinga dia, kacau dia. Dia boleh bunuh 100 musuh, tapi kalau ada popek-popek kat dia, dia boleh bunuh diri dia. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, Allah tak jadikan emosi lelaki kuat untuk itu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan emosi wanita kuat untuk itu. Wanita boleh menanggung anak yang berada dalam kandungannya 9 bulan. 9 bulan dalam perut. Orang perempuan tak ada hal, boleh bawa. Orang lelaki tak boleh. Orang lelaki ada batu karang sebiji pun, aduh. Ada batu karang dalam perut, aduh, tak boleh buat apa. Sebab tu tuan-tuan tengok, orang lelaki, orang perempuan, kalau sakit, siapa lagi teruk? Lelaki. Orang lelaki demam panas. Demam panas. Macam nak mati Orang perempuan dengan demam panas. Ni dengan demam panasnya, dengan letih, tak tidur malamnya, masih boleh masak untuk suami dan anak-anak. Masih boleh bangun, sediakan keperluan rumah tangga. Kenapa? Kerana Allah menjadikan emosi dia kuat untuk menahan penderitaan dalaman. Orang lelaki tak boleh. Orang lelaki Allah jadikan kekuatan jiwa dia tak mampu nak tahan penderitaan dalaman. Tak boleh. Ada demam sikit je pun. Demam tu tak nak bangkit lah. Maka sebab itu jangan menafikan kepentingan MC bagi orang lelaki. Orang lelaki perlu MC. Dia jangan. Kenapa orang perempuan demam pun boleh main kerja? Tak sama lah. Allah jadikan lelaki lemah dalam bab tu. Sebagaimana Allah menjadikan lelaki berani bawa motor sebelah tayar kan. Orang perempuan duk tengok, biar betul lelaki ni bawa motor sebelah tayar kan. Tayar ada 2, tapi dia angkat sebelah tayar. Dia tak ada rasa apa. Okey. Kenapa? Kerana kekuatan emosi lelaki dan perempuan sama kuat tapi berbeza. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan wanita, mereka mampu menahan sabar, duduk dengan suami yang zalim seperti Fir'aun. Dalam Al-Quran diceritakan perumpamaan suami yang jahat seperti Fir'aun, tetapi isteri yang salihah yang disebut namanya Asia. Bagaimana isteri Fir'aun, Imra'at Fir'aun, boleh bertahan dan sabar dengan suami yang jahat, maha jahat ni,
Firaun. Kerana kekuatan emosi seorang wanita. Laki tak boleh. Laki tak mampu ada laki isteri jahat macam Firaun. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan kekuatan wanita untuk bersabar dan bertahan. Maka sebab itu tidak pelik apabila ditanyakan kepada Syekh Ibn Baz. Syekh Ibn Baz ditanyakan soalan yang sama kepada Syekh Al-Muqbil. Ditanyakan soalan yang sama kepada Syekh Al-Albani. Ditanyakan soalan yang sama kepada Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin. Syekh Abdurrahman Jibrin. Syekh Abdurrahman Jibrin. Salah seorang ulama kibar Arab Saudi. Apabila ditanya tentang nasihat yang terbaik kepada wanita apabila menghadapi masalah rumah tangga, maka nasihat yang terbaik kepada wanita ialah bersabar. Bersabar itu kerana sesuai dengan fitrah wanita. Ramai orang tanya soalan tentang masalah rumah tangga, isteri mengadu suami dia begitu, suami dia begini, suami dia begitu, suami dia begini. Maka nasihat yang terbaik kepada kaum wanita ialah bersabar. Karena sesungguhnya wanita ini Allah menjadikan fitrahnya tidak seperti lelaki, neraca, kayu ukur untuk menghukum masalah-masalah rumah tangga, menyamakan konsep terhadap orang lelaki dengan orang perempuan sebagai satu kayu ukur yang sejagat adalah kerja gila. Tetapi apabila sistem pendidikan barat, sistem pemikiran orang-orang yang tidak mengambil kira kedudukan wahyu dalam penyelesaian masalah dengan mengambil kepada pendekatan psikologi moden semata-mata, maka kita melihat nasihat-nasihat rumah tangga lebih berbentuk kepada nilai kemanusiaan, nilai diri. Wanita perlu mempertimbangkan aspek emosi dia, didera oleh suami. Dera sekarang pun ada banyak jenis dera. Dera fizikal, dera mental kan, macam-macam jenis dera, gangguan-gangguan verbal dan sebagainya. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Pertama sekali dalam hal rumah tangga, ni lari sikitlah dalam bab sosial dan komunikasi. Dalam hal rumah tangga, kita tidak akan pernah dapat rumah tangga yang 100% tidak ada masalah dan bahagia. Takkan. Kerana kebahagiaan sebagaimana yang disebut oleh Imam Ahmad, apabila sebelah tapak kaki kita, bukan sebelah, maaf, kedua-dua belah tapak kaki kita sudah berada dalam syurga. Itu bahagia. Itu barulah bahagia. Adapun dunia adalah medan derita. Sebagaimana deritanya Nabi SAW, kata Aisyah, kata Anas, kata Jabir, kata Ibni Abbas, kata Abu Sa'id Al-Khudri, dan banyak lagi dalam hadis-hadis yang sahih, bahawa Nabi SAW wafat dalam keadaan tidak pernah mengunyah walau sepotong roti yang diperbuat daripada gandum yang lembut. Tak ada. Sesungguhnya makanan Nabi SAW adalah daripada gandum yang kasar, yang disebut sebagai syair. Gandum kasar yang kalau orang Arab sekarang dia bagi makan kuda, bagi makan binatang. Gandum buruk. Dan itulah makanan roti keluarga Nabi SAW. Dan Nabi SAW sepanjang hayat tidak pernah makan di atas meja makan. Maknanya Nabi tak ada perabot-perabot ni. Rumah tangga Nabi tak ada perabot-perabot. Tuan-tuan dan perempuan yang dikasihi sekalian, apa yang nak disebutkan ialah penderitaan fizikal yang dihadapi oleh Nabi dan para sahabat. Sebagaimana kata Aisyah, rumah tangga Nabi SAW pernah tidak masak selama 3 bulan. 30 hari tak masak. Bagaimana 30 hari tak masak? Maka dia jawab, makan air dengan kurma. Maka semua ini menunjukkan bahawa kesenangan rumah tangga bukanlah suatu yang, macam mana nak cakap, bukan sesuatu yang mesti kita target untuk capai. Maka kita kena make do, orang kata make do dengan apa yang kita ada. Bila mana ada orang perempuan mengadu kat kita, dia ada masalah rumah tangga, suami dia jahat apa semua, tuan-tuan, pergi mana-mana kaunselor yang berpendidikan barat, dia akan kata, minta cerai. You ada right, you ada right, you ada hak, you ada right, you ada hak. You patut dapat laki yang lagi better, you patut ini, you patut ini. Tuan-tuan, kalau nak kira patut, tuan-tuan, banyak musibah yang menimpa kita pada fikiran kita tak patut. Orang-orang Syria, apa salah mereka sampai mereka dibom, mati? Tak patut.
Orang-orang Somalia, apa dosa mereka? Kebuluran. Tak betul. Orang-orang Aceh, kena banjir, kena tsunami, mati habis. Apa dosa mereka? Tak betul. It's not about, dalam Islam, dalam pendidikan akidah, dalam pendidikan manhaj yang sahih, dalam mendidik manusia terhadap cara fikir yang benar, yang dibawa oleh Al-Quran dan As-Sunnah, bukan fikir apa yang patut aku dapat. Aku tak patut dapat laki jantan tak guna macam ni. Aku tak patut dapat laki macam ni. Paksa aku buat begini, paksa aku buat begitu. Tuan-tuan, nak kira patut tak patut, ramai lagi yang tak patut. Sudah Ustaz Imran ni, aku baru nak bercerai. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Saya bukan kata jangan cerai. Dalam hadis, cerai harus. Bahkan ada sahabat-sahabat Nabi suruh cerai. Bila dilihat mudarat pada diri dia, tak ada masalah. Tapi saya nak sebut bahawa rumah tangga yang perfect, yang menjadi ideal yang kita bayangkan, itu hanya dapat dicapai dalam syurga. Masalah orang perempuan yang paling utama, dia nak suami dia berubah. Masalahnya orang lelaki tak berubah, tuan-tuan. Orang lelaki ni susah nak berubah. Kalau berubah pun perut dari kempeh dia gemuk. Hak tu mungkin. Berangai tak? Kalau lelaki tu tak isap rokok, insya-Allah dia tak isap rokok. Lelaki tu isap rokok, insya-Allah dia isap rokok juga. Lelaki susah nak berubah. Ramai orang perempuan dia berkahwin dengan harapan suami dia nanti nak berubah. Tuan-tuan, kalau sebelum kahwin dia boleh janji nak berubah, sebelum kahwin pun dia tak sanggup nak tinggal tabiat buruk, lepas kahwin obat tak tinggal. Kan ramai orang lelaki bila dia nak kahwin dia janji kat bakal isteri, saya lepas saya kahwin ni saya janji saya nak buat ini, saya nak buat ini, buat ini. Suruh dia buat sekarang. Kalau sekarang nak kahwin yang kita pun dia tak sanggup, apatah lagi lepas kahwin dah dapat kita, lagi tak buat. Dan masalah orang lelaki pula bila kahwin dengan orang perempuan, orang lelaki satu hal juga. Dia berharap perempuan tak berubah. Masalahnya perempuan ni dia cepat sangat berubah. Dan orang lelaki dia kahwin dengan perempuan, dia berharap isteri dia tak berubah. Comel macam tu, slim macam tu. Minggu depan lepas kahwin, jadi tondram. Perempuan berubah. Allah menjadikan perempuan adalah makhluk yang paling istimewa, paling sesuai dan paling accommodate. Orang kata paling adapt pada changes, pada perubahan. Orang perempuan paling senang berubah. Saya bawa isteri saya duduk Yaman. Isteri saya duduk di Yaman. Dia duduk di Yaman. Dia boleh tahan sekejap je. Ubah sesuaikan diri dengan suhu Yaman dan sebagainya. Saya setahun duduk Yaman pun tak boleh nak bertahan dengan suhu Yaman. Orang lelaki dia lambat nak sesuai diri, sesuai kenal lambat. Orang perempuan cepat. Dia cepat sesuaikan diri dengan persekitaran dia. Ini kelebihan orang perempuan. Balik Malaysia. Orang panggil jet lag apa kan? Kita balik Malaysia nak sesuaikan diri dengan cuaca Malaysia, udara Malaysia, persekitaran Malaysia, makan masa. Lah, perempuan sat kan? Ada satu cerita benar lah, kawan saya ada cerita. Dia buat apa nama further degree dekat Jerman. Further degree kat Jerman. Dia buat apa degree? Dia buat master atau PhD, saya tak ingat. Asalnya PhD kat Jerman. Dia ni profesor lah, pensyarah lah. Dia pergi universiti luar negara, pergi Jerman, bawa isteri dia. Dia pergi universiti balik rumah. Selepas berapa, tak sampai setahun lah, dalam 8 bulan dia balik Jerman. Bila kajian dia dah siap, dia balik lah. Dia masih tak mampu cakap Jerman. Sebab dia ni duduk pergi universiti, balik universiti, tak mampu fasih cakap Jerman. Setakat yang perlu untuk akademik dia punya tesis dia lah. Bini dia cayak Jerman. Macam bini dia pula pergi buat PhD. Pasal apa? Pasal di sana bini dia pergi shopping, pergi market, pergi jalan, pergi sana, pergi sini. Bini dia yang pandai cakap Jerman. Perempuan tuan-tuan makhluk yang istimewa. Mereka mudah nak sesuaikan diri dengan persekitaran. Maka itu kekuatan yang Allah beri pada mereka. Berbeza dengan lelaki. Maka sebab itu muslimin dan muslimat rahimakumullah, dalam memahami fitnah wanita pada akhir zaman, dalam memahami cara fikir wanita, dalam menghadapi masalah dan cabaran, kita kena faham aspek yang tak ada dalam ilmu psikologi, aspek akhirat. Aspek yang tak ada dalam ilmu psikologi, tuan-tuan pergilah mengaji bidang
psikologi daripada peringkat degree, peringkat master, peringkat PhD. Dia tak ada sebut pasal akhirat, dia tak ada sebut pasal Tuhan, dia tak ada sebut pasal ganjaran di sisi Allah, dia tak ada sebut bahawa kita diberikan derita atas tujuan dan hikmah dari sisi Allah. Semua musibah yang kita terima ni ada hikmah dia dari sisi Allah. Dan kata Imam Ibn Taymiyah rahimahullah, yang meninggal pada tahun 728 Hijrah, kata Imam Ibn Taymiyah, Allah menciptakan segala sesuatu bisabab, dengan sebab. Allah tidak menciptakan sesuatu sia-sia. Semua ada sebab. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Ada seorang perempuan mengadu dia ada masalah, suami dia jahat, suami dia begitu, suami dia begini. Maka masalah yang paling terbaik, sabar. Kerana Allah menjadikan wanita itu kekuatannya untuk bersabar dengan perkara-perkara seperti ini. Sebagaimana Allah menjadikan orang lelaki bersabar dalam aspek tertentu. Apa benda yang perempuan boleh sabar, lelaki tak boleh sabar. Apa benda yang lelaki boleh sabar, perempuan tak boleh sabar. Contoh satu. Benda yang lelaki boleh sabar, orang perempuan tak boleh sabar. Iaitu apa orang kata. Laki, apa orang kata? Pergi mampus. Perempuan, apa orang kata? Oi, tak boleh. Sesuatu yang sangat menyiksa, menekan jiwa wanita ialah kata-kata. Maka sebab itu syariat Islam, lafaz talak diberi kepada lelaki untuk pegang benda tu. Dan kalau kita lihat talak ni tuan-tuan, talak, aku ceraikan engkau. Seorang lelaki berkata kepada isteri dia, aku ceraikan engkau. Perkataan aku ceraikan kau. Hanya perkataan. Hanya perkataan, hanya lafaz, hanya perkataan. Tetapi perkataan yang singkat itu mampu mencederakan, mampu melukakan, mampu menyeksa wanita sepanjang hayat. Kerana wanita Allah jadikan fitrah dia tak mampu bersabar dengan apa yang dia dengar. Sebab tu untung lelaki yang dapat perempuan pekak. Memang untung. Selesai hidup dia. Ataupun dia pekak. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Dia adalah give and take lah. Semua orang perempuan dia tak boleh nak bersabar dengan apa yang dia dengar. Kadang-kadang ustaz berceramah, ustaz dia cakap benda yang dia tak suka. Oi, sebulan, setahun dendam kat ustaz. Saya tak bohong, ni pengalaman. Ada orang perempuan duk mesej saya, ustaz. Ustaz, saya tak boleh terima ustaz. Aku kenal hang pun tidak. Dia ni benci kat saya ni. Pasal apa? Pasal ada sekali saya pernah ceramah, saya ada cakap something yang dia tak suka, dia tak setuju. Dia ingat setahun. Saya sendiri tak ingat apa yang saya cakap. Kita pun tak ingat apa kita cakap. But orang perempuan dia tak boleh sabar dengan apa yang dia dengar. Dan dia tak boleh sabar apa orang kata. Maka sebab itu syariat Islam mendokong ke arah emosi dia. Syariat Islam mendidik suami untuk mengucapkan kata-kata yang baik kepada isteri, menyebut ucapan yang baik. Bahkan Allah sebut dalam Al-Quran, fala taqul lahumā uffin wala taqul lahumā uffin. Jangan panggil mak kita pun jangan. Sebab seorang wanita, seorang ibu, dia tak boleh kasar dengan dia. Telinga dia tak mampu dengar. Tuan-tuan tak percaya, buat uji kaji sosial. Tuan-tuan balik, kalau mak masih hidup, mak masih ada, mak, ya nak, mak cik nak mencuri ni, mak minta izin halal Kalau anak tu sopan, anak tu baik, anak tu cakap baik-baik, mak tu kadang-kadang dia tak dengar dah apa nak buat. Dia kira okey kan? Itu cara kalau nak kahwin lagi lah. Nak minta izin kat mak. Kan? Mak ni tuan-tuan, dia bila cakap baik-baik, lembut-lembut, mak, nak minta izin ni, nak kahwin seorang lagi ni, apa? Kan? Boleh kan? Boleh. Sama dengan orang perempuan. Dia nak minta mak dia bagi dia kahwin dengan lelaki pilihan. Dia tidak cakap lembut-lembut, selembut sutera. Lembut lagi dari sutera. Kan? Dengan halus, dengan sopan, dengan santun. Kerana orang perempuan, Allah jadikan emosi dia, fitrah dia, dia cukup tak boleh apa orang kata. Pendengaran. Dan kebanyakan masalah rumah tangga, masalah ni, orang perempuan takut apa orang kata, apa jiran kata, apa family saya kata.
apa keluarga saya kata, apa adik-beradik saya kata, apa orang kata dekat saya. Dia cukup risau penampilan orang pada dia. Sebab tu pantang orang tengok dia nak betul tudung. Orang perempuan, dia tak boleh. Fitrah dia nak kena betul tudung. Tak kira orang kata aku ni tak, aku ni apa, aku ni doktor, aku ni pensyarah, aku ni profesor, aku ni apa, tak kira orang kata aku. Tengok orang lelaki, profesor lelaki macam mana, rambut macam Einstein. Ada aku peduli apa orang kata. Saya duduk UAE dulu, mengaji UAE. Lecturer perempuan, Masya Allah, model semua. Lecturer perempuan, pensyarah perempuan, semua lecturer ni model. Pakai tudung matching color, matching baju, matching kasut. Kereta pun sama matching. Tak mau sebutlah pensyarah mana. Adalah seorang pensyarah Al-Quran dan Sunnah. Tuan-tuan mungkin kenal. Ustaz Syekh gelak kuat tu kenal. Kita kenal. Kan? Dia punya kereta dia warna sama dengan baju dia, sama dengan tudung dia. Tuan-tuan. Matching. Mai pensyarah lelaki. Ya Allah, kasut warna coklat, seluar warna hitam dengan tak pakai stokin. Kan? Baju dengan londeh keluar. Rambut macam 3 hari tak sikat. Tu profesor, tu doktor. Tu kalau lelaki lah kan. Kalau perempuan nampak smart. Pasal apa? Orang perempuan fitrah emosi dia. Apa orang kata, apa orang pandang dia tak boleh. Sebab tu nama dia mar'ah, yang dilihat. Mar'atun. Mar'ah, yang dilihat, yang dipandang. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Dan itu kekuatan lelaki yang Allah bagi kepada dia. Sebab tu dia buat keputusan. Qadhi kena lelaki. Ulil amri, khalifah kena lelaki. Kerana mereka tak peduli apa orang kata. Apa nak kata apa katalah. Aku peduli apa? Itu lelaki. Kerana itu kemampuan lelaki, emosi dia pada itu. Berbeza pula dengan kemampuan wanita. Benda yang lelaki boleh sabar, perempuan tak boleh sabar. Apa orang kata. Dan benda yang wanita boleh sabar, lelaki tak boleh sabar. Apa dia yang perempuan boleh sabar, lelaki tak boleh sabar? Tunggu sekejap. Perempuan kalau cakap kat dia tunggu sekejap, dia boleh tunggu. Lelaki cakap dia tunggu sekejap, habis jam. Allah Subhanahu wa taala menjadikan lelaki satu bangsa, satu makhluk, satu kaum yang tak boleh menunggu. Lelaki tak boleh menunggu. Tunggu. Perempuan tuan-tuan ditinggalkan suami tanpa bertali. Zaman sekarang tak pakai tali lah. Tanpa berhubung, ditinggalkan suami, dia masih boleh setia. Lelaki tak payah tinggal, duk ikat dengan tali pun dia tak setia. Dia boleh cari orang lain. Lelaki tak boleh tunggu tuan. Sebab tu kalau dalam perkahwinan nak kahwin dengan lelaki, kan, nak kahwin, kita nak tangguhkan perkahwinan dan sebagainya, ataupun orang nak tunang, dia kata ni nak tunang ni, nak tunggu pinangan dan sebagainya, nak tunggu. Lelaki dia selalu masalah kat lelaki. Lelaki tak boleh tunggu. Pengalaman saya, daripada 5 orang yang jumpa saya, mereka bertunang, 5 orang yang bertunang, yang dah bertunang ni, yang jumpa saya, 10 yang dah ada start pasang calon lain, backup. Faham tak? 5 orang lelaki yang dah bertunang, tahun depan nak kahwin. Lelaki ni dah bertunang lah, tahun depan nak kahwin. 5 orang hak bertunang, tahun depan nak kahwin ni, 10 orang daripada mereka sudah ada backup plan. Kalau perempuan ni tak jadi, ada perempuan lain. Ni yang cerita dulu lah. Orang perempuan dia boleh sabar. Dia boleh tunggu-tunggulah. Itu kekuatan emosi lelaki. Maka sebab itu, balik kepada masalah rumah tangga, masalah sosial. Apabila Allah Subhanahu wa taala membezakan ciptaan lelaki dan perempuan, laisa zakaru kal unsa, bukanlah anak lelaki seperti anak perempuan. Tak sama. Apabila pakar-pakar yang sokol pakar dunawi sekarang ni, yang tidak mengambil kira pahala, tidak mengambil kira ganjaran, hikmah di sisi Allah, adanya akhirat yang akan menebus segala kekurangan-kekurangan dunia, tak ambil kira benda tu, maka orang perempuan dia nak berontak sebab dia melihat ketidakadilan pada diri dia banyak sangat. Kenapa orang perempuan dilayan tidak adil? Dalam soft, lelaki duduk depan, perempuan kena duduk belakang. Pasal apa? Kenapa kami tak boleh duduk sama-sama soft dengan lelaki? Yang geng-geng liberal dia nak perjuangkan, feminis. Kenapa orang perempuan tak boleh satu soft dengan lelaki?
Kalau orang perempuan duduk satu sah dengan lelaki, lelaki tak sembahyang menjawab. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Semuanya ada hikmah. Semuanya ada hikmah. Contoh bayangkan dalam satu hadis yang sahih daripada Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar meriwayatkan tentang seorang wanita. Seorang wanita Habsyi. Seorang wanita Habsyah yang datang kepada Nabi SAW akibat penyakit epilepsi, kena sawan. Dia mengadu dekat Nabi, "Ya Rasulullah, aku ni kena sawan, doakan kepada Allah supaya aku sembuh." Nabi SAW membalas dengan menyebut, "Kalau kamu sabar, walaki jannah. La in sabarti, kalau engkau sabar, bagi engkau syurga." Maka di sana, dari aspek logik, Nabi tidak menawarkan perubatan dan rawatan kepada dia. Bahkan Nabi menyuruh dia menahan derita. Ini konsep yang perlu kita faham dalam manhaj, cara fikir yang betul. Nabi ajak dia, hang sabar salah dengan sakit epilepsi ini, bagi engkau syurga. Dan wanita ini memilih sabar. Cuma dia memohon kepada Nabi supaya diberikan diskaun, takfid, bagi diskaun sikit lah. Apa diskaun dia? Kalau dia kena sawan, aurat dia terdedah, minta supaya Allah tutup aurat dia. Yang tu Nabi setuju. Nabi pun berdoa supaya aurat dia ditutup oleh Allah ketika dia sakit. Dan dia hidup sampai zaman Umar bin Khattab. Dalam riwayat disebut Abdullah bin Umar bertanya kepada Atta, "Wahai Atta, kamu nak tengok tak perempuan ahli syurga?" Atta kata, "Sudah tentu." Ni. Lalu ditunjuk pada seorang perempuan berkulit hitam yang sedang melakukan tawaf di hadapan Kaabah. Maka Atta pun bertanya, "Bagaimana perempuan ini jadi ahli syurga?" Lalu Abdullah bin Umar menceritakan kisah hadis ni. Bahawa wanita ini, wanita yang disebut sebagai wanita ahli syurga, didoakan oleh Nabi dengan syurga sebagai ganjaran atas kesabaran dia. Lama tu menderita. Nabi meninggal dunia sebelah hijrah. Sayyidina Umar wafat 23 hijrah. Lama tu. Berapa puluh tahun dia kena sabar menderita penyakit epilepsi sampai dia wafat. Walaki jannah, bagi engkau syurga. Maka demikian wanita-wanita yang menjadi isteri, yang menjadi anak, yang menjadi ahli keluarga dalam masyarakat, apabila dia menghadapi masalah dengan suami, masalah dengan rumah tangga, masalah dengan itu, masalah dengan ini, banyak penyelesaian pada kaum wanita ialah sabar. Kerana orang perempuan memang mampu bersabar. Sudah terbukti dalam sejarah, wanita ditinggalkan oleh suami pergi berlayar ke Pulau Jawa, ke Bugis. Bugis kan, kahwin, pergi cari orang lain pula. Kan dalam sejarah kan, dia pergi cari keturunan, buat keturunan dan sebagainya, bina kerajaan Melayu dan sebagainya. Orang perempuan mampu bersabar. Dan kesabaran mereka itu membentuk generasi yang stabil, keluarga yang utuh, tidak berpecah belah. Keluarga yang tidak broken, keluarga yang bercerai-berai, anak-anak terabai, tidak. Sebaliknya, apabila wanita berada di atas prinsip, manhaj, cara fikir yang betul, kita melihat generasi terdahulu berjaya menghasilkan satu sistem, satu masyarakat yang aman dan stabil. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, orang-orang yang komplain, orang-orang yang membantah atau memperjuangkan feminis pada hari ini pun, mereka mendapat pendidikan formal, mendapat kelulusan mengaji peringkat universiti, semuanya hasil dari rumah tangga yang stabil. Mak dia dulu suri rumah, ibu-ibu yang suri rumah ni lah yang berjaya mendidik anak-anak dia pergi sampai universiti, buat jadi profesor, jadi doktor, jadi pensyarah, jadi lawyer, jadi itu, jadi ini. Kenapa? Kerana mereka memilih untuk bersabar. Bapak kita apa yang tak buat? Bapak kita bukan semua sempurna. Cuba ingat balik bapak masing-masing. Ada bapak yang kaki itu, kaki ni. Ada bapak yang begitu, begini. Tetapi ibu-ibu memilih sabar. Hasilnya manfaat pada generasi masa depan. Itulah yang disebut dalam Al-Quran. Allah meraihkan kesabaran wanita. Sebagaimana dalam kisah Musa AS dan ibunya. Bila Allah menyuruh ibu Musa untuk melayarkan anak dia di atas sungai, menghanyutkan anak dia dalam kotak di atas sungai, dalam tabut, dalam kotak, bubuh hanyut ke sungai.
diberikan kesabaran dan kekuatan untuk bertahan dengan perpisahan yang sementara. Wanita diberi kekuatan untuk itu. Itulah kekuatan yang patutnya dipergunakan untuk memperbaiki masyarakat. Sebab tu dalam masalah apa-apa orang perempuan pilih jalan sabar. Kerana lelaki akan baik dengan izin Allah jika baiknya para wanita. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Apabila berlaku perubahan sosial, orang-orang perempuan mula menuntut hak. Orang-orang